kita secara live melalui Zoom. Kita jemput kita punya speaker hebat dekat sini. Jadi saya persilakan Tuan Hamim Hanafi. Bagilah tepuk tangan sikit. Okey, selamat pagi. Salam sukses. Assalamualaikum semua kawan-kawan. Apa khabar? Okey, terima kasih kepada Mr. Lim yang sudi jemput saya pada hari ini. Terima kasih sahabat lama kita Syakini bertambah muda, bertambah sukses semua. Okey, sebelum kita mulakan saya nak secara view dulu tengok kawan-kawan semua. Kalau boleh lambai sikit dengar suara saya, thumbs up. Kita lambai sikit morning exercise pagi-pagi. Alright. Ni ada yang tidur atas katil lagi ni, meeting ni macam mana ni? Okey. Lambai-lambai sikit. Wah, gila ni ramai pagi ni. Oh, sukses. Wah, oh, happening happening. Okey. Semua suara saya boleh dengar. Alright. So, saya terima kasih banyak-banyak kepada semua kawan-kawan yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang ke Kowe sekali lagi. Saya rasa berbangga dapat bersama dengan anda sekali lagi. Saya rasa last kita jumpa pada 2018, kita punya big event, tak silap saya di Sunway Hotel. So kita rasa ada kawan-kawan baru yang mungkin kali pertama kita berjumpa pada pagi ini, dan mungkin ada yang lama. Saya ucapkan syabas, saya ucapkan congrats to you all yang masih lagi bersama tim Kowe yang pada saya sangat-sangat sangat baik pada kumpulan ni. Saya ucapkan tahniah sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okey. So, pada pagi ini apa yang kita nak kongsikan, apa yang kita nak ceritakan apabila berkenaan dengan topik motivasi. So saya ada sediakan beberapa slide. Okey, saya nak share dulu share screen sekejap Okey. Okey, boleh nampak skrin saya Boleh. Boleh Mr. Lim, okey Boleh. Alright. Okey, so kita nak sharekan tentang kita punya alright. Okey, so jom kita mulakan. Saya diberi masa lebih kurang sehingga pukul 10.30 ke 10.45, lebih kurang 1 hour untuk kita bersembang. So pagi ni tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan Kowe semua, kita bukan nak belajar satu teknik ataupun kita nak belajar skill-skill strategi dan sebagainya. So ini first perjumpaan kita pada pagi ini. Apa yang saya nak kongsikan dengan anda lebih kepada cerita-cerita motivasi, lebih kepada kadang-kadang bila dalam keadaan hari ni kita terlalu banyak input masuk pun tetapi performance kita agak ke belakang kerana mentalitas kita belum lagi bersedia. So hari ni saya nak minta semua jangan stres-stres. Okey? Saya nak minta semua senyum-senyum, santai-santai, jangan stres-stres Jangan buat-buat muka tak ada duit, tak ada income tu jangan. Semua kena relax. Sebab motivasi ni tak akan berhasil sekiranya minda kita atau hati kita ni sentiasa dalam keadaan stres. So topik yang saya nak bawa pada hari ini adalah bagaimana kita nak menghadapi krisis ini. Bagaimana kita nak menghadapi yang berlaku, pandemik yang berlaku dalam keadaan yang kita ini boleh menjadi orang yang hebat, orang yang kekal bersemangat. So topik saya yang pertama pada hari ini lebih kepada motivasi. So saya nak minta anda duduk tegak-tegak sikit. Ada yang tengah makan nasi lemak lah. Mana boleh macam ni. Okay. So saya tak nak you all stress-stress sebab saya seorang speaker yang bukan formal. So saya lebih suka bercerita. Sebab bila kita melakukan jualan, bisnes jualan ini lebih dekat dengan customer kita. We are human business. Bila human business, you tak boleh rasa tegang, you tak boleh rasa stres, you tak boleh rasa formal. So you all semua pada hari ni saya nak tengok betul-betul kena sporting, betul-betul kena santai. Kalau saya suruh berdiri atas kerusi, berdirilah atas kerusi. Kalau suruh berlari, berlarilah. Sebab kita buat meeting Zoom, kita buat meeting online, so tak boleh berlari, tak boleh bertepuk tangan kuat-kuat dan sebagainya. Tapi kita buat lain macam sikit. Meeting Kowe pada pagi ini semua kena terlibat, participate dengan saya. Okay? So thumbs up sikit. Alright. Okay. Terbaik. Okay. So kita mulakan dulu. Saya kongsikan
tentang motivation. Okay, yang pertama sekali saya rasa lama dah kita tak buat senaman ni. Yang pertama sekali, untuk you jadi kaya, untuk you berjaya, untuk you capai pendapatan 1 juta di dalam you punya business, you kena belajar senyum yang bernilai 1 juta. Sekejap saya nak tengok semua muka ni. Okay, so saya dah pernah ajar macam mana senyum 1 juta. 2 cm kiri. Kalau ada pembaris kat rumah tu, tolong ambil pembaris. 2 cm kiri, 2 cm kanan. Okay, so come on, Kowe, senyum dulu. 1, 2, 3. Allah, senyum gatal tu. Okay. Okay, so kena belajar senyum yang bernilai 1 juta. Itu asas yang kita belajar. So saya nak you all semua belajar senyum. Dalam apa keadaan, orang tak tahu apa masalah kita kat belakang sana. Orang tak tahu berapa jualan yang kita buat kat belakang sana. Tetapi first impression, bila orang nampak kita, tak kira melalui online ataupun melalui offline, orang tetap menilai ekspresi pertama kita. So, saya nak tengok semua ni. Okay, kena belajar senyum. Saya nak ambil gambar ni. 1, 2, 3. Alright. Sempoi. Okay, so satu big hand to you all. Alright, terima kasih. Nombor 1, you all kena belajar senyum dulu. Sebab senyum itulah yang membunuh segala persepsi negatif. Senyum itulah yang membuatkan jualan anda datang. Senyum itulah yang membuatkan rezeki anda berlipat kali ganda. Senyum itulah yang membuat semua customer akan suka kepada kita. Alright, so the next is, ini 3 tips yang saya nak kongsikan pada hari ini. So ini eksklusif yang saya kaji, yang saya belajar dan untuk kongsikan dengan anda. Yang mana ada pen, kertas, tolonglah catat apa poin-poin. Ini sangat penting, sangat-sangat penting, yang sangat-sangat membantu anda punya spiritual, anda punya motivasi untuk anda ke depan selepas ini. So ada poin-poin, mungkin terms-terms dalam yang anda baru dengar hari ini. So sama-sama kita belajar. So pada pagi ini saya nak kongsikan tetap kuat dan produktif ketika krisis. So bagaimana kita nak sentiasa maintain kuat, maintain produktif ketika dalam krisis ataupun pandemik yang berlaku pada hari ini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak belajar tentang stress management. Orang bercakap tentang tekanan, orang bercakap tentang stres, orang bercakap tentang tak ada duit, orang bercakap tentang ekonomi, orang bercakap tentang pandemik. So hari ni kita nak belajar bagaimana kita nak control our stress, bagaimana kita nak menghadapi stres, bagaimana kita nak kesan punca-punca stres. Ini sangat penting. That's why saya kata awal-awal tadi, kadang-kadang saya tengok dalam keadaan kita hari ni online dan sebagainya, kita banyak masuk input, tetapi bila jiwa kita tak cukup kuat, kita rasa terbeban dengan banyak perkara. So, and then yang ketiga, yang terakhir yang saya nak kongsikan pada pagi ini adalah bagaimana kita nak kekal positif dan bersemangat dalam hari ini. So orang lain di luar sana bercakap tentang krisis, bercakap tentang sakit, bercakap tentang ni. Tetapi kita di sini, you all team di Kowe hari ini tetap kekal positif dan tetap kekal bersemangat. So ini yang kita nak kongsikan dengan anda. Alright, so let's go. Okay, so hari ini tuan-tuan, rakan-rakan semua yang saya kasihi, yang saya sayangi, kenapa? Kita tanya diri kita, kenapa pada pagi ini kita berada di sini? Dalam beribu, kita ambil contoh di Kowe saja, mungkin dah puluhan ribu sales yang dah join Kowe. Tetapi kenapa hari ini kita berada di sini? Kenapa hari ini saya nak tengok ada lebih kurang hari ini pagi ini 250, lebih kurang 260 participate. Saya ucapkan tahniah kerana berada di sini. Cuba tanya diri kita, kenapa kita berada di sini? Guys, kenapa kita berada di sini? Pasti ada sesuatu yang Tuhan akan berikan. Pasti ada sesuatu. Tak mungkin. Dalam ramai-ramai hari ini kita terpilih. Pemimpin kita mengadakan program seperti ini, program majlis ilmu seperti ini. Dan kita hari ini diberi keizinan oleh Tuhan untuk duduk bersama-sama. Okay? Pasti ada sesuatu yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ingat, tuan-tuan dan puan-puan, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Begitu juga hasil, dia tidak akan mengkhianati usaha. Maksudnya,
Faham ke tak faham? Tak faham, buat faham, senyum sikit. Bunyi sedap tu, penat saya hafal tu. Okay, usaha. Kawan-kawan, hari ini semua orang berusaha. Tak mungkin hasil tak menyebelahi kita. Tak mungkin result tak menyebelahi kita. Tak mungkin result tak geng dengan kita apabila kita usaha. Itu pepatah orang dulu-dulu. That's why dia kata, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Begitu juga hasil tidak akan mengkhianati usaha. So hari ini tanya diri kita, kenapa kita berada di sini? Pasti ada sesuatu. Dan yang paling penting saya selalu katakan, terima kasih kepada orang yang membawa anda ke sini. Saya selalu mengatakan benda ini di dalam dunia business network marketing ataupun business jualan ini, kena selalu ucapkan terima kasih kepada orang yang membawa anda ke dunia kowe. Ini yang jarang anda lakukan. Sebab anda merasakan anda berjaya kerana diri anda. Sebenarnya dalam dunia network marketing, orang yang membawa anda ke dunia kowe hari ini, mereka inilah yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan peluang ini kepada kita. So, selepas ini terus WhatsApp ni, saya ajar ni satu benda ni. Kalau boleh buat setiap hari, setiap habis meeting terus buat. Okay, you tolong WhatsApp kepada orang yang perkenalkan bisnes kowe ini kepada anda. Bos, abang, kakak, puan, tuan, terima kasih kerana memperkenalkan bisnes kowe kepada saya. That's it. Perkataan yang tak sampai 10 perkataan itu pasti akan merubah you punya persekitaran yang baik. Seronok atau tidak? Kita sebagai pemimpin merasakan bila anak buah kita ucap terima kasih kepada kita. Itu saja. Begitu juga pemimpin. Buat benda yang sama. So ini jadikan rutin. Selepas habis meeting, mana-mana pemimpin, tolong WhatsApp ataupun message, okay, kepada you punya anak buah. Saya, tuan-tuan, saya share sikit. Saya suka sekarang ni, kalau benda-benda yang penting macam ni, saya suka SMS. Saya suka SMS. Sebab SMS lagi orang baca cepat compare to WhatsApp. Sebab apa? Mesej ni siapa yang selalu mesej kita? Bank. Betul Bank. Ataupun orang minta hutang. Mana-mana badan minta hutang, dia akan mesej. That's why saya suka mesej. So saya mesej kepada saya punya leaders. Saya mesej kepada anak buah saya. Terima kasih kerana bersama dengan kowe. Simple words tetapi memberikan 1000 kesan yang baik dalam keadaan krisis hari ini. Ingat, saya ulang sekali lagi ayat tu. Terima kasih kerana bersama saya di bisnes kowe. Terima kasih kerana memperkenalkan bisnes kowe kepada saya. Simple words tetapi very very full meaning untuk setiap manusia. Alright? Boleh faham kenapa kita berada di sini? Kerana Tuhan menginginkan untuk memberi sesuatu rezeki kepada kita. Masya Allah. Okay, satu tepukan untuk anda semua. Sebab kalau bercakap online ni, saya tak boleh agresif. Sebab saya ni kalau bercakap kena berlari sana, berlari sini. So saya nak minta jangan biar saya cakap seorang-seorang depan laptop. Saya takut laptop saat lagi bergerak, saya bergerak, habis. Alright? So kita kena sama-sama energy power, kita sama-sama kena baru kita sedap untuk bersembang. Alright? So you duduk dalam keadaan yang santai, tenang saja. Kita tak mau nak stres-stres sebab macam saya kata tadi, kita bukan nak belajar teknik-teknik yang susah. Kita bukan nak belajar teknik jualan, kita bukan nak belajar teknik online marketing dan sebagainya. Kita hanya nak refresh macam mana kita nak brainwash kita punya capacity otak kita, bagaimana kita nak bagi hati kita kuat, bagaimana kita nak membuatkan hati kita tenang dan tetap produktif. So topik saya yang pertama pada pagi ini adalah bagaimana kita nak tetap kuat dan produktif menjadi lebih power saat berlakunya krisis. Okey. So ada 4 ke 5 tips. Okey, ini benda baru yang saya juga belajar. Alright. Saya ada buat catatan banyak di sini. Yang pertama sekali, okey, dengar betul-betul yang mana ada nota, yang mana ada ni boleh salin, tak ada masalah. Okey, yang pertama sekali, bagaimana kita nak tetap kuat dan produktif ketika krisis? Yang pertama, kita kena tahu kapasitas. Okey, apa dia? Kapasitas ataupun bahasa yang mudah faham, kapasiti yang kita ada. So, hari ini tuan-tuan dan puan, kenapa? Okey, kenapa kita punya produktif tak cukup kuat? Sebab kapasiti ataupun kapasitas yang kita ada tak cukup besar. Kita bagi satu contoh cerita. Katalah, satu lift, kapasiti lift hanya memuatkan 10 orang dalam satu masa.
Okey, cerita pasal lift. Satu lift boleh muat 10 orang saja dalam satu masa. Tiba-tiba masuk sampai 15 orang. Apa jadi dengan lift tu? Pasti dia berbunyi tit 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 tit. Adakah boleh naik ataupun tidak boleh naik? Mungkin boleh naik tetapi mungkin rosak di pertengahan jalan. Mungkin tengah-tengah dia jam. Itu yang berlaku kepada lift, akhirnya dia burst, rosak. Begitu juga dengan kita punya kotak pemikiran dan kita punya hati. Ini nak bagi contoh, bagi mudah faham saja. Alright? So, sebab itu, kenapa kita tak produktif? Sebab kapasiti kita tak cukup besar. Bagaimana nak membesarkan kapasiti kita? Okey, ini poin yang kita nak sembang. Alright? Semakin besar cabaran yang kita lalui, semakin besar kapasitas yang kita ada. Orang yang berjaya, kapasitas dia besar. Bila berlakunya krisis, mereka tidak memberikan kesan apa-apa sebab kapasiti diri kita besar. Lift dia besar. Lift orang lain boleh muat 10 orang tetapi lift anda boleh muat 20 orang. So bila datang masalah 10 orang, you tiada masalah. So sebenarnya bagaimana untuk membesarkan kapasiti kita dengan adanya ilmu, dengan adanya cabaran-cabaran ini akan membesar. You percaya cakap saya, kapasiti you akan jadi besar selepas habis krisis. Saya bagi contoh. Selepas mungkin kita mengharapkan kesan pandemik ini cepat selesai, cepat habis. Dan saya yakin selepas habis pandemik ini, you all semua 260 orang ni akan jadi lebih kuat. Kerana apa? You punya kapasitas sudah diisi dengan challenge. Kapasitas anda telah diisi dengan cabaran-cabaran, masalah-masalah yang biasa anda hadapi. That's why saya katakan tadi, produktiviti anda bergantung kepada kapasitas anda. Alright? Itu yang pertama. Sebab bila kapasitas anda kuat, okey kawan-kawan semua, you punya daya tahan akan kuat. Makin banyak rejection you dapat, makin kuat you punya kapasitas. Saya harap anda boleh faham perumpamaan apa maksud kapasitas dalam diri. Dan selagi you dapat masalah, selagi itulah you akan memperbesarkan kapasitas anda. Bila kapasitas anda besar, anda semakin kuat, diri anda semakin produktif. Itu maksud kapasitas tadi. Okey, poin yang kedua. Okey, poin yang kedua adalah mentalitas. Mentalitas ataupun bahasa Melayu kita mentaliti, pemikiran kita. Sebab pemikiran anda inilah, pola fikir anda inilah yang harus anda positif. Okey, dalam keadaan pandemik, dalam keadaan krisis hari ini, pemikiran anda menentukan apa yang anda lakukan. Itu yang saya selalu tengok bila anda terlalu negatif dengan apa yang anda. Satu customer reject negatif. Oh ni sebab COVID lah. Satu customer reject. Oh ni sebab COVID lah. Satu customer dah isi borang tapi tak nak bayar duit. Oh ini COVID lah. So always be negative. Itu problem yang kita tengok. That's why saya kata tadi, mentality adalah perkara yang sangat penting. Pemikiran positif berhadapan dengan pemikiran negatif. Pemikiran positif anda haruslah 10 kali lagi besar daripada pemikiran negatif. Jangan pemikiran negatif anda 10 kali lagi besar daripada pemikiran positif. So, macam mana anda nak hadapi ni? That's why mulakan dengan setiap hari bercakap benda-benda yang positif. That's why kita bagi tahu dalam keadaan krisis hari ini, pemikiran positif. Anda kena sentiasa cakap perkara-perkara yang baik. Hari ni saya pasti dapat buat banyak sale. Hari ni saya jumpa 10 customer, pasti 5 close. Bulan ini saya target nak buat 20 close, 20 jualan. Saya yakin akan dapat buat lebih daripada itu. You always talking positif punya cakap, positif punya kata, positif punya words. Barulah anda akan sentiasa. Jangan keluar daripada mulut kita perkara-perkara yang negatif. Jangan keluar. Jangan langsung keluar perkara-perkara negatif. Saya selalu berhadapan dengan orang yang melakukan jualan, mulut sentiasa keluar negatif. Susah, tak boleh. Susah, tak boleh. Tak boleh, susah. So itu yang menyebabkan jualan anda terhad kerana apa yang anda ucapkan itulah sebenarnya doa yang anda minta. So, start today, from now, you kena sentiasa cakap benda yang positif, keluarkan benda yang positif, posting di media sosial, benda-benda yang positif
So biar supaya aura sekeliling anda akan datang perkara-perkara yang positif. Alright. Okay. So clear ya. So point yang seterusnya. Saya cakap cepat sangat ke laju sangat. Saya try untuk bercakap slow tapi dah terbiasa cakap laju supaya lebih bersemangat. Alright. Dan yang seterusnya adalah apa dia? Stabilitas. Mungkin biasa dengar stabil. Tapi dalam bahasa motivation ni dia panggil stabilitas. So dalam diri kita, dalam diri anda perlu ada stabilitas. Kerana apa? Stabil. Maksudnya hari ni saya bagi contoh. Kalau kita bawa kereta, kenapa kita pergi balancing tayar? Kenapa kita pergi alignment tayar? Supaya kereta itu dapat berjalan dengan stabil. Dia tak gelong. Dia tak kona-kona. Dia tak bergegar. Sama juga diri kita ini. Bagaimana kita perlu stabilkan diri kita? That's why bila kita join program-program motivasi seperti ini, bila kita join majlis-majlis ilmu macam ni, supaya kita nak alignment balik kita punya diri kita supaya tak gelong. So dalam diri kita, ingat ketika pandemik ataupun kritik krisis ini, you kena stabilkan emosi, stabilkan hati. Penting ni, sangat-sangat penting. Dengar betul-betul. Ini sangat-sangat penting. Stabilkan emosi, stabilkan hati supaya you punya mood sentiasa dalam keadaan yang stabil. Bila mood anda, emosi anda tidak tenteram, pasti akan efek dengan performance bisnes anda. Daripada rumah bermulanya emosi anda. Sekarang ni kan tuan-tuan dan puan-puan banyak duduk rumah. Banyak duduk rumah, banyak buat kerja work from home, and then banyak masa bersama dengan keluarga. Dia punya emosi ni memang kadang-kadang tak stabil, sangat tak stabil. Kadang-kadang kita tengok lagi-lagi emosi keluarga, anak-anak kita, budak-budak pun dia dah mula emosi dia tak stabil. Saya tanya anak saya, ini contoh saja, saya tanya anak saya, macam mana seronok tak PDPR, belajar daripada rumah, tak payah pergi sekolah. Dia kata lagi tak seronok sebab apa? Sebab mama lagi garang daripada cikgu, dia kata. Maksudnya hari ni kawan-kawan, di rumah ni banyak benda yang membuatkan emosi yang tak stabil. That's why bila kita bekerja daripada rumah ini, pastikan emosi kita, pemikiran kita stabil. Kadang-kadang daripada rumah ni mood duk marah, duk bergaduh, keluarga, hal keluarga dan sebagainya. So pastikan stabilitas anda pada tahap yang terbaik supaya, sebab apa? Ini satu kata-kata dia kata apa? Perasaan anda menentukan performance anda. Perasaan anda menentukan performance anda. Performance anda menentukan produktivitas anda. Produktiviti anda menentukan profit dan income anda. Kalau hari ini perasaan anda tak stabil, sentiasa dalam kemurungan, perasaan anda dalam keadaan yang tidak gembira, bagaimana anda nak menghasilkan jualan yang banyak? Bila perasaan anda tak gembira, bagaimana anda nak mempamerkan keceriaan kepada anda punya customer? Sebab hari ni online punya mood. Sekarang bisnes online punya mood. Orang tak tahu sebenarnya perasaan anda bagaimana kalau anda tak tunjukkan. So hari ni stabilkan anda punya perasaan, tunjukkan anda punya perasaan dalam keadaan yang sangat-sangat positif supaya customer anda sentiasa gembira dengan anda. Ingat penting sangat stabilitas tadi. Alright, seterusnya. Okey semua senyum dulu. 1, 2, 3, senyum dulu. Okey. Alamak, ada yang makan roti canai lah. Aduh, sedapnya. Saya tak sempat lagi sarapan ni. Alright? Okey. Teruskan, tak ada masalah. Work from home. No problem. Yang penting anda dapat sikit-sikit input apa yang saya katakan. Yang seterusnya, poin yang seterusnya adalah fasilitas. Apa maksud fasilitas? Facility, kemudahan. Di kala pandemik hari ini, gunakanlah segala kemudahan yang ada sebaik mungkin.
Bila duduk rumah, bagi menghindarkan diri kita ni tahap bosan. Saya yakin dah hampir berbulan-bulan, hampir setahun dah kita ni tak keluar rumah, tak dapat pergi bercuti, tak dapat pergi berhibur ataupun tak dapat lakukan banyak aktiviti di luar kawasan kita disebabkan pandemik ini. So ia mengakibatkan kita ni life kita jadi boring, mengakibatkan life kita jadi bosan. So you kena pastikan, okay, bagaimana you nak counter perkara-perkara begini. Memang kita hari-hari boring menghadap handphone, setiap hari kita menghadap handphone berapa jam apa semua dan sebagainya. So kena gunakan kemudahan yang ada. Apabila saya belajar perkara ni, saya gunakan tips ni supaya hidup kita ni tak sentiasa duduk dalam fasa yang sama. Fasa yang boring, buat benda yang sama. So you gunakan kemudahan. Lepas ni tengok dalam rumah kita, apa kemudahan yang ada. Kalau melibatkan pekerjaan, kita tengok. Selama ni kita jarang gunakan laptop yang kita ada. Gunakan bila ada event saja kita guna. Betul? So lepas ini, macam saya sendiri, hari-hari sekarang ni guna laptop yang ada, kita belajar menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada. Gunakan internet yang ada semaksimum mungkin. So kemudahan yang kita ada, memang kita tahu hari ini kemudahan yang kita ada seperti kenderaan, kereta kita mungkin tak dapat kita gunakan seperti macam dulu balik kan. So gunakan kemudahan apa yang ada di rumah anda. So gunakan supaya anda dapat penuhi setiap ruang aktiviti harian anda. Macam saya suka sekarang ni pula, suka dengan wife main masak-masak pula dah. Okay? Supaya apa? Kita dapat belajar. You learn something new. Okay? Saya tengok kat belakang rumah ada cangkul. Saya suka berkebun. Okay, saya berkebun, saya tanam pokok. So apa lagi kemudahan yang kita ada, kita gunakan maksimum supaya kita tak rasa pandemik atau krisis ini mengganggu. Ini yang dia katakan bagaimana you nak gunakan kemudahan dengan skala yang you ada. Okay, boleh faham? Alright. Dan seterusnya saya tambah sikit di dalam bagaimana you nak tetap kuat produktif saat krisis ini, you kena atur you punya priority anda. You kena atur you punya priority anda. Bila you terlibat dalam bidang jualan, apa prioritas anda? Apa priority? Maksudnya, apa yang you kena buat dulu? Apa benda penting yang you kena lakukan dulu? Lakukan dulu. Kalau hari ni ada appointment online dengan customer, you buat itu dulu. So you kena susun betul-betul priority anda dalam you bekerja daripada rumah. Itu sangat penting. Okay? You kena ada jadual you dulu. Pukul 8, pukul 9 you kena buat apa? Ingat, ramai orang merasakan bila work from home, bila duduk rumah, tidak perlu mengikut waktu yang ditetapkan. So, ramai orang yang tidak productivity. That's why buat jadual penuh. Sebenarnya bila anda bekerja daripada rumah dalam keadaan pandemik hari ini, jadual anda lagi sangat-sangat padat dengan urusan keluarganya, dengan urusan dapurnya, dengan urusan pekerjaannya, dengan urusan customer dan sebagainya. Tolong buat jadual. Baru anda boleh tetapkan prioriti apa yang anda boleh lakukan dahulu. Perkara apa yang paling penting seawal pagi pukul 6 sehingga anda masuk tidur jam 10 mungkin 11 dan 12. Okay? So lakukan prioriti itu supaya anda dapat kekal produktif. So kita ulang balik bagaimana kita nak tetap kuat dan produktif ketika krisis. Yang pertama, kita perlu kenal pasti kapasitas yang ada dalam diri anda. So kapasitas tadi, bagaimana anda nak membesarkan kapasitas diri anda? Anda kena tetap kuat dengan cabaran. Semakin besar cabaran itu, semakin besar anda punya kapasiti diri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana anda nak tetap kuat dan tetap produktiviti ketika pandemik? Yang kedua adalah mentalitas anda haruslah kuat. Mentaliti pemikiran anda haruslah sentiasa positif. Mentaliti anda sentiasa positif supaya anda dapat tarik aura-aura yang baik, circle-circle yang baik di sekeliling anda. Yang ketiga adalah anda kena pastikan anda duduk dalam keadaan yang stabil. Stabilitas diri anda. Emosi anda tidak terganggu. Apabila emosi anda tidak terganggu, anda akan dapat performance yang baik.
Bila performance anda yang baik, anda dapat tingkatkan produktiviti anda. Bila produktiviti anda meningkat, jualan anda, bonus anda, profit anda akan makin bertambah. Lupakan tentang krisis di luar, kita fokus dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Dan yang keempat adalah fasilitas ataupun you gunakan fasiliti kemudahan yang you ada. Selama hari ni you tak pernah belajar tentang marketing online, you belajar. Selama hari ni you tak pernah gunakan whiteboard yang you ada kat rumah, you gunakan untuk belajar. Selama hari ni you tak pernah gunakan pen you untuk menulis dan sebagainya, you gunakan sebaik mungkin. Dan yang kelima, you kena atur you punya prioriti anda dalam melakukan pekerjaan. Cari poin-poin penting yang mana yang terbaik untuk anda lakukan. Alright? So itu kita punya tips yang pertama tadi, iaitu tetap kuat dan produktif saat krisis. Okay? So, saya nak tengok muka sikit, senyum sikit. Alright? So tepuk tangan sikit, lama sikit, 10 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exercise, angkat tangan sikit, exercise sikit. Bagi sentiasa productivity. Alright. Selalu kita buat training kan boleh picit kawan dan sebagainya. Tapi di rumah, sebenarnya bila you join program-program yang macam ni pun, actually bila you sedang duduk, you kena sentiasa bergerak juga. Jangan sentiasa duduk. Kalau kadang-kadang kita punya online training sampai 8 jam, kadang 4 jam, you kena sentiasa bergerak dan sebagainya. Alright. So, kita pergi kepada point kita yang seterusnya, iaitu stress management. Yang ini best. Yang ini sangat penting supaya anda faham bagaimana nak mengendalikan stres. Orang bercakap tentang pressure, orang bercakap tentang tekanan, orang bercakap tentang tak tahan hidup dalam keadaan hari ini. Tetapi bukan anda, geng-geng yang hari ini kita bersama, so kita dapat belajar bagaimana nak kawal stres dengan cara yang berkesan. Alright. Okay. So, kita kena tahu apakah punca stres, apakah punca stres. Antara punca stres, saya rasa you all pun tahu stres ini banyak faktor dia, banyak punca-punca stres. Antaranya dari segi yang paling utama hari ini orang bercakap orang stres disebabkan faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang hari ini agak kritikal, tetapi saya rasa tidak pada anda yang duduk di dalam perniagaan seperti ini, perniagaan jualan, perniagaan sales seperti ini, mungkin terkesan, tetapi sebenarnya ada hikmah yang lagi besar. Sebab saya difahamkan oleh pemimpin anda ketika pandemik, ketika COVID hari ini, sebenarnya ekonomi ataupun jualan seperti biasa, seperti tidak apa-apa. Malahan mungkin ada peningkatan yang lebih baik pada setengah orang. So kita jangan stres disebabkan ekonomi. Alright. So stres disebabkan beban kerja, stres disebabkan masalah keluarga. Itu antara punca stres. Saya rasa ramai orang tahu setiap orang ada punca masalah-masalah dia. So jangan terlalu meletakkan stres itu sebagai perkara yang negatif. Jangan meletakkan perkara-perkara yang stres itu adalah benda yang tak baik. Kita belajar untuk switch, ubah benda stres itu kepada benda yang lebih baik. So nanti kita akan go through satu persatu. Dan kesan stres. Kesan stres ini tuan-tuan dan puan, hari ini kita sangat takut bila kita dengar cerita orang stres sampai ada depression, bila orang stres sampai mengalami tekanan kehidupan. Apa lagi kesan stres yang kita tak nak berlaku dalam kepada kita. Bila orang stres ini masalah kesihatan terganggu, tidur tak cukup, rasa terganggu pemikiran, kesihatan makin lama makin kurang baik, bukan disebabkan oleh penyakit tetapi disebabkan bila hati atau emosi, pemikiran kita terlalu tekanan, so akan mengakibatkan badan kita lesu, badan kita rasa lemah, badan kita tidak produktif untuk melakukan pekerjaan. So kesan stres ini sangat-sangat mengganggu. Yang paling kita tak suka dalam dunia bisnes ini, bila kita stres, semangat kita hilang. Itu yang kita tak nak. So dengan adanya motivasi akan datangkan balik kita punya semangat. So kesan stres yang paling kita tak suka dalam dunia bisnes adalah buat kita hilang semangat, mood hilang untuk buat bisnes. Buat hasilnya tak seberapa. Buat hasil tak dapat. So kita jadi stres dan kita rasa hilang mood, hilang semangat untuk buat. Itu masalah dia. Alright? So
kita nak go through sikit tentang stress management. So kita nak belajar tentang stress management. Ini mungkin benda baru yang kita nak tengok. Alright. So yang pertama sekali self-adaptive. Self-adaptive. Apa maksud self-adaptive? Ini penting. Saya bila belajar benda ni, senang sangat nak kontrol stres. Sebab orang tengok saya sentiasa gembira. Orang tengok saya sentiasa happy sebab saya belajar bagaimana kita nak kontrol self-management kita sendiri. Alright? So you tolong belajar. Yang pertama sekali dia kata self-adaptive. Apa dia maksud dia? You kena belajar sesuaikan diri dengan keadaan sekeliling. You kena belajar sesuaikan diri dengan keadaan semasa. Jangan, ingat point, jangan terlalu perfectionist dalam melakukan hal apa-apa. Sebab bila you terlalu perfect, you akan cepat stres. Okay? Is it clear? Sesuaikan diri. Saya dulu tuan perempuan seorang yang perfectionist. Bila kita nak buat sesuatu, bila kita nak buat apa-apa, kita akan cepat stres bila kita tak dapat. Nak buat itu, nak perfect. Nak buat itu, nak perfect. So bila kita nak terlalu perfectionist, membuatkan diri kita akan cepat tekanan sebab kita tak dapat tunaikan apa yang kita nak. So, apa itu self-adaptive? You kena be cool. You kena tenang. You kena fleksibel. Lebih kurang dalam hidup kita. Jangan terlalu berkira dengan diri kita. Jangan terlalu nak perfect. Tengok itu tak kena, tengok ini tak kena. Bila upline buat ni tak kena, bila upline buat itu tak kena. So ia akan mengakibatkan kita ni cepat stres. Okay? Itu yang pertama. Self-adaptive. Saya rasa boleh faham So lepas ini saya nak semua orang kena belajar sesuaikan, fleksibel. Jangan komplain itu tak kena, kenapa ini. Jangan too much komplain. Sebab tu you akan jadi cepat stres. So you kena cool. You kena belajar untuk fleksibel. Itu poin yang pertama. Yang kedua ialah self-awareness. Okay, self-awareness ni, apa dia tahu? You kena menyedari keadaan ni sebagai satu benda yang bukannya sebagai stres. Okey, saya bagi satu contoh. Tempat saya ni hujan sangat lebat, tapi suara saya okey masih boleh dengar suara saya sebab sangat lebat di tempat saya hujan. Alright, no problem. Okey, yang kedua, point self awareness tadi adalah menyedari keadaan. Okey. Kenapa orang cepat stres? Sebab orang terlalu suka sebut perkataan stres. Sekali lagi saya ulang, orang suka sangat sebut perkara yang stres. Senang, mudah faham. Dia suka sebut perkataan stres. Sikit-sikit, aku stres lah. Sikit-sikit, aku stres lah. Ni contoh. Bawa kereta jalan jam. Stres lah. Sebenarnya bukan stres jalan jam. Tapi stres benda kat rumah mungkin. So, mulai saat ni, apa maksud self-awareness? You kena sedar. Sebenarnya yang you hadapi hari ni bukannya satu stres. Sikit-sikit sebut, buat itu tak kena, buat ini tak kena. Stres lah. Stres lah. Bila you sebut, dia akan masuk dalam pemikiran kita yang mengatakan itu merupakan satu tekanan, merupakan satu stres. Yang itu. So start daripada hari ni, bila saya dapat belajar benda ni, saya tak nak sebut dah perkataan stres itu banyak kali. Sikit-sikit nak sebut, tekanan lah, pressure lah, stres lah. Buat ini, katalah contoh, kita close sampai 10 orang, seorang pun tak close. Kita rasa apa? Stres lah, stres lah. Itu bukan stres. Itu proses bisnes. Faham atau tidak? Contoh, kita try convince kita punya customer. Convince, customer reject kita. Kita pun cakap, stres lah customer ni reject kita. Itu bukan stres. Itu rejection. Dia benda yang berbeza. Sebab tu ramai orang senang sangat mengatakan stres. Sebab dia selalu sebut. So jangan sebut perkataan stres itu. So kurangkan sebut perkara stres itu. Saya rasa anda boleh faham. Alright. Terima kasih. Seterusnya, yang ketiga adalah self-control. Self-control ini adalah sentiasa bagi motivasi dekat diri sendiri. Self-control. Nama pun
control. Bagaimana nak self control adalah bagi motivasi dekat diri sendiri. Cakap benda-benda yang baik. Bila you rasa pressure saja, bila you rasa tak tenteram saja, you sebut perkara yang baik. Aku boleh, aku hebat, aku pasti boleh. Kalau jumpa customer, seorang customer reject, one more customer, one more round. Itu yang saya selalu self control diri kita supaya kita ada motivasi yang bagus. Okay, so itu antara 3 basic dalam stress management. Self adaptive, sesuaikan diri kita. Yang kedua, self awareness, sentiasa sedar tentang apa yang berlaku. Dan yang ketiga, self control diri kita, bagaimana kita nak sentiasa beri motivasi kepada diri kita untuk tidak stres. Alright? Dan berkaitan dengan stress management, lagi satu iaitu stress become positive result. Ini yang sangat-sangat bagus. Okay? Ramai orang tak suka stres, tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, you kena tahu satu benda, stres ini ada satu perkara yang positif, iaitu stres ini yang akan menggerakkan anda punya tindakan. Stres inilah yang akan membuatkan anda bekerja lagi kuat. Bila hari anda rasa ekonomi anda terjejas di kala pandemik, stres inilah yang membuatkan anda lebih berusaha lebih baik. So anda sebagai usahawan-usahawan di Kuwait ini, bila berlaku stres, bila berlaku tekanan ini, sebenarnya ada satu perkara yang bagus, iaitu membuatkan anda lebih berhati-hati dengan ekonomi anda. Bila berlaku stres begini, anda akan lebih bertindak cepat. Anda akan lebih cepat merebut peluang. Anda dah tak boleh tidur lagi. Anda akan lebih cepat. Itu stres yang bagus. Lagi besar stres itu, lagi membuatkan anda kena kejar deadline anda punya jualan. Lagi besar stres ini, lagi cepat anda kena capai. Aku tak capai lagi bulan ini. Itu maksudnya. So ini antara topik ringkas saja sebab masa yang kita ada ni tak cukup panjang. So kita bercakap tentang basic-basic di dalam stress management. Alright? So yang seterusnya, banyak lagi ni. Okay, tak apa, ada masa lagi. Alright. Dah 10.30, dah sekejap je masa berlalu. Alright, tak ada masalah. Sikit lagi, saya nak habiskan. Ada lagi 2 topik sikit. Alright. So, simple saja. 5 respon menghadapi krisis. Okay, duduk tegak-tegak sikit. Senyum sikit. Okay, senyum sikit. Saya nak tengok senyum sikit. Alright. Jangan ngantuk-ngantuk. Dengar saya membebel, jangan ngantuk-ngantuk. Alright. So, senyum sikit. Okay, angkat tangan kanan. Right. Okay. Okay, angkat tangan kiri. Right. Okay. Pergi dekat skrin anda. Okay. I'm the best. Cakap I'm the best. Okay. I'm the best. Yes, I'm the best. Kadang-kadang buat cakap sorang-sorang, orang kata macam orang gila. Tetapi orang sales ni memang gila sebenarnya. Sebab tu you all semua berjaya. Sebab dalam dunia sales ni, orang gila saja boleh berjaya. Cikgu saya kata orang gila saja boleh berjaya. So kena biasa cakap sorang-sorang depan laptop, cakap sorang-sorang depan dinding. Saya letak tangan dekat dinding. Yes, saya boleh berjaya. Yes, saya boleh berjaya. Yes, I'm the best. Saya yang terbaik. So kita kena sentiasa macam tu. Alright, so topik yang seterusnya, kawan-kawan, 5 respon untuk menghadapi krisis. Ni penting ni penting ni. Kenapa? Okey, yang pertama, apa yang saya belajar, step pertama respon. Ini respon. Maksudnya apakah respon apabila kita mengetahui krisis? Sebagai contoh, bila kita tahu mengenai COVID ataupun pandemik COVID, step yang pertama, apa yang berlaku sebenarnya dengan kita? Kali pertama kita dengar COVID berlaku di Wuhan last year, okey, kita mengabaikan, yang mengatakan tak mungkin berlaku dekat negara kita sebab dia terlalu jauh dan mungkin virus di sana tak akan sampai ke kita. So yang pertama, apabila kita dengar bab krisis, kita ni selalu mengabaikan, ignore sahaja. Okey, yang kedua, barulah kita menyedari, alamak, COVID dah masuklah dekat Malaysia. So baru kita rasa start panik sebenarnya. Itu respon yang kedua. Step yang kedua dipanggil menyedari. Dan step yang ketiga, kita baru nak menerima. Ada orang terpaksa hari ni dia tak nak terima kenyataan lagi yang kita tak boleh bekerja, kita tak boleh keluar. So sebab tu bila you tahu respon-respon yang begini, anda akan lebih relax, anda akan lebih tenang. So hari ini yang ketiga dia kata apa? Ramai orang dah boleh mula menerima. So dalam dunia perniagaan, tuan-tuan dan puan-puan, suka atau tak suka, kita kena terima hakikat yang norma baru kehidupan kita hari ini. Kadang-kadang kita rasa macam
kita tak sukalah sebab kita tak dapat keluar sana nak buat jualan terhad, mungkin kita tak dapat buka booth dan sebagainya, tapi kita kena terima hakikat, terima kenyataan yang ini adalah hakikat yang berlaku. Dan step yang seterusnya dipanggil apa? Bila kita dapat krisis, kita kena belajar. Anda semua kena belajar menyesuaikan diri dengan keadaan krisis hari ini. Kalau you tak dapat sesuaikan diri, bagaimana you nak menghadapi? Ramai orang sebelum ni tak belajar menggunakan smartphone untuk berniaga, tetapi kita pelan-pelan kita belajar sesuaikan. Dan saya yakin you punya pemimpin kumpulan dalam bisnes di Kuwait ni menyediakan banyak tips-tips ataupun kelas-kelas marketing online dan sebagainya. Nak atau tak nak, kita kena belajar ataupun sesuaikan dengan keadaan yang hari ini berlaku. Dan yang kelima dipanggil mengakselerasi ataupun kita kena menjalankan. Hari ini bila kita dah sesuaikan keadaan sekeliling kita, you kena jalankan. So saya yakin bila you tahu cara bagaimana nak pasarkan you punya business, you punya produk melalui pasaran online, you kena sentiasa jalankan. So itu antara yang kita belajar, respon orang menghadapi krisis. So anda berada di tahap yang mana? Adakah hari ini anda masih mengabaikan ataupun buat tak tahu saja tentang norma baru? Adakah anda dah sedar keadaan hari ini dah berubah? Adakah anda hari ini dah terima kenyataan yang hari ini kita duduk dalam norma yang baru? Dan adakah hari ini anda dah sesuaikan diri anda dalam keadaan work from home ataupun anda dah sedar jalankan bisnes melalui bisnes online? Dan hari ini apakah tindakan anda untuk menghadapi krisis ini? Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. So sekurang-kurang hari ini input yang kita ada supaya kita dapat belajar. Alright? Clear ni siapa main conteng-conteng pula ni? Alright. Dia semangat terlebih. Okay, no problem. As long boleh baca kawan-kawan semua. Alright? Senyum lagi. So saya ada masa lebih kurang 10 minit, 15 minit saja lagi. So saya tak nak anda mengantuk-mengantuk lagi. Terus semangat, terus kekal positif. Alright. Okay. Topik yang terakhir ini sangat penting. Supaya apa nak buat lepas ni? Apa nak buat lepas ni? Sekurang-kurangnya hari ni you dah dengar, lepas ni you belajar lagi, you terus semangat untuk melakukan jualan. You terus fight. Ini baru 1-2 hari bulan. Maksudnya baru awal bulan. So you ada masa lebih kurang 30 hari lagi untuk fight. So orang kata hari ini, okay, PKP diteruskan dan sebagainya. Tetapi you cuba seronok. Yes. Sebab apa? You masih berada di awal bulan untuk melakukan target you. Ya, itu yang saya nampak dalam bidang jualan ni. Sebenarnya you ambil krisis itu sebagai satu peluang. Bila orang ramai duduk rumah, orang banyak masa untuk belajar. Bila ramai orang duduk rumah, orang mencari-cari peluang. Betul atau tidak? So sebenarnya bila orang duduk di rumah, mereka mencari peluang-peluang untuk bina kerjaya. Dan hari ini apa yang anda tawarkan selain produk yang bagus? Anda tawarkan kerjaya bersama Kowe. So hari ini orang di luar sana sangat-sangat efek tentang pekerjaan. Orang terkesan dengan tak ada kerja dan sebagainya. Dan anda hadir hari ini sebagai satu peluang. Tawarkan peluang perniagaan di Kowe untuk rakan-rakan anda yang terjejas di luar sana. Nampak tak? Okay. So, kekal positif dan bersemangat. Bagaimana kita nak kekal positif? Alright. Okay, saya nak tengok sikit muka sikit ni. Ada yang dah tidur ke? Sekejap. Okay. Dah tidur pun ada ni. Alright. Okay, sempoi. Alright. So, tips yang pertama. Sama-sama kita tengok. Okay. Sebab you pun kena terlibat dengan saya. Okay. Tips yang pertama. Ikut saya ni. Tips yang pertama. Okay. Jalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. Apa dia? Jalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. Terus bersyukur. Kawan-kawan, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya kasihi. Okay. Hari ini jangan terlalu banyak merungut dengan kehidupan kita. Terus bersyukur. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur dapat duduk hari ini, dapat belajar sesuatu hari ini. Kita bersyukur sebab hari ini Tuhan bagi peluang kita untuk bina kerjaya di platform bersama dengan Kowe hari ini. Contohnya. Okay? Hari ini you bersyukur disebabkan ramai orang merungut, tak ada kerja dan sebagainya. Hari ini you diberi peluang untuk bina kerjaya di sini.
Ramai orang merungut di luar sana bila tak ada peluang-peluang untuk cari income. Tapi hari ni you kena bersyukur sebab you diberi peluang untuk cari rezeki di platform ini. Nampak tak? So terus bersyukur dengan apa yang ada. Okey, dengar betul-betul ayat saya. Dengar betul-betul. Okey. Ramai orang cakap rugi tak rebut peluang bisnes di Kowe ini. Ini saya bagi contoh. Okey. You bagi tahu rugi tak rebut peluang buat bisnes di Kowe. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, orang yang tak join buat bisnes dengan Kowe dia tak rugi. Orang yang paling rugi adalah you. Orang yang duduk dalam ni tapi tak buat bersungguh-sungguh. Itulah orang yang paling rugi. Maksud saya hari ni, orang di luar sana tak cukup rugi. Tetapi you, kalau you tak bertindak, kalau you tak fight betul-betul, you tak fight untuk income you di Kowe betul-betul, you adalah orang yang paling rugi. Sebab you dah duduk dalam ni. You dah sebelah kaki dalam bisnes ni. You dah bersama-sama dalam platform ni. Tapi you tak buat apa-apa. So, you sangat-sangat rugi. Ada orang lain boleh dapat income 5,000, 10,000, 20,000 di bisnes ini. Tetapi you hanya melihat saja. Itulah orang yang paling rugi. So, yang pertama saya adalah kena bersyukur kerana you berada di dalam bisnes platform yang cukup-cukup hebat ni. Satu tepukan untuk you punya bisnes di Kowe ni. So, bersyukur. Kena sentiasa bersyukur. You diberi kesihatan yang baik. Orang lain mungkin tak sihat. Tuhan tarik nikmat sihat dan sebagainya. So, kita kena bersyukur. Alright, tips nombor 2. Okey, apa dia? Bagaimana kita nak kekal bersemangat? Bagaimana kita nak kekal power? Bagaimana kita nak kekal motivasi? Kena penuhi setiap hari dengan program ataupun majlis-majlis ilmu seperti hari ini. Jangan malas. Sebenarnya bila pandemik ni bagus. Banyak ilmu yang kita boleh belajar. Betul atau tidak? So saya belajar banyak perkara. Dalam waktu PKP ni sebenarnya banyak sangat program-program ilmu. So you pun beruntung sebab you punya platform, you punya leaders, you sediakan banyak majlis-majlis program marketing, program sales, strategi dan sebagainya. Itu sangat-sangat membantu dalam you punya business. So join. Mana-mana pemimpin you yang buat program-program macam ni, ilmu, tolong join. And then apa lagi? Tambah bahan bacaan. Waktu banyak masa di rumah ini, you tolong baca banyak buku yang melibatkan you punya bisnes. Yang melibatkan you punya motivasi. Alright? Tengok YouTube channel. Saya ambil masa satu hari lebih kurang 15 ke 30 minit untuk tengok motivation punya channel. Hari-hari, non-stop. That's why kita terus keep motivation diri kita untuk melakukan pekerjaan. Alright? Lagi apa? Ini penting. So, pemimpin-pemimpin tolong ambil point macam ni. Gunakan masa-masa yang terluang hari ini. Bagaimana you nak memberi ilmu dengan you punya anak buah. Gunakan komunikasi yang banyak dengan anak buah anda. Mungkin by call, by Zoom macam ni. Personal coaching. Gunakan masa macam ni supaya you dapat belajar banyak benda. Yang mana ahli-ahli baru, you belajar dengan you punya top-top leader. Gunakan masa, you call, belajar, bersembang, berkomunikasi. So tips ini sangat-sangat membantu. Bila you rasa down, bagaimana you nak motivate balik? Bagaimana you nak tambah ilmu? You communicate, you sentiasa berhubung dengan you punya pemimpin-pemimpin. Gunakan masa-masa ruang ini supaya anda dapat ilmu yang baik daripada pemimpin-pemimpin anda. Alright? So, tips yang seterusnya. Apa dia? Okay. Lakukan perancangan. You kena start buat planning. You kena start buat planning. Okay. Kenapa saya kata planning? Sebelum ni, saya selalu rasa down bila planning yang kita buat tak boleh lakukan. Sebab apa? Disebabkan pandemik, PKP dan sebagainya. Tetapi apa yang penting hari ni, bila you ada masa, you cuba buat sikit you punya, saya panggil proposal diri untuk future. You kena sentiasa bersedia dengan segala kemungkinan yang ada. So planning you punya activity business. Okay? Buat perancangan apa activity group. Buat perancangan apa you punya kick off untuk 2022 nanti. 2022 you dah kena buat perancangan. Sebab apa? You tak tahu bila-bila masa saja insya-Allah dengan izin Tuhan PKP ni boleh habis.
pandemik ini boleh berakhir. So you dah ada you punya rangka kerja you untuk buat bersama you punya kumpulan anda. Jangan nanti bila dah boleh rentas negara baru you nak buat planning. Nampak tak? So ada beza. Orang yang berjaya dia sentiasa bersedia. So you gunakan masa yang ada hari ini untuk you rangka you punya future planning, group planning, apa aktiviti-aktiviti yang anda boleh lakukan. Okay, so itu tips nombor 3. Alright, boleh saya teruskan lagi? Steady. Okay, tips nombor 4, bagaimana you nak kekal positif dan bersemangat. Gunakan masa yang berkualiti untuk bersama keluarga. Ini melibatkan emosi dan spiritual. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita banyak duduk di rumah, sebenarnya bagus untuk kita banyak masa bersama keluarga kita. Saya banyak berkomunikasi dengan pasangan, banyak berkomunikasi dengan anak-anak secara tak langsung. Secara tak langsung dia memberi motivasi dalam diri saya. Ini sebagai contoh. Okey? Saya bagi contoh, bila kita komunikasi banyak dengan anak-anak, kita tanya apa yang you nak lagi dalam you punya life. Kan saya tanya anak-anak apa yang you seronok, you nak apa, bila dah lepas habis PKP ni you nak apa, you nak pergi mana. Anak saya kata apa, nak pergi bercuti dekat resort yang ada kolam besar. Itu satu contoh. So dia kata apa, dia tengok YouTube, kan budak sekarang tengok YouTube, dia tengok kat Maldives kat Maldives ada gelongso daripada bilik terjun terus dekat laut. Lepas tu saya cek harga satu malam RM40,000. Saya kata kolam ni tak mahal, kita beli kolam dekat Shopee RM49 saja. Dia kata nak. So apa yang saya dapat apa tak tuan-tuan? Okey, saya kata kalau kita nak membahagiakan keluarga kita, kita perlu keuangan yang stabil. Betul atau tidak? Kalau kita nak membahagiakan keluarga, kita perlu keuangan yang stabil. So bila saya nak keuangan stabil, saya kena kerja kuat. Itu maksud saya. So bila masa kualiti bersama keluarga kita, kita tanya pasangan kita, apa lagi yang kita nak? So bila kita nak penuhi impian keluarga kita, apa yang kita kena buat? Kita kena kerja kuat. Itu motivasi yang sangat bagus untuk diri saya. Kalau saya nak terus down di waktu pandemik ni, kalau saya nak terus relax di waktu pandemik ini, saya tak dapat penuhi impian keluarga saya. Itu keharmonian rumah tangga itu, keluarga itu yang membuatkan anda semangat untuk terus bekerja. Ini sangat-sangat penting. Alright? So, yang seterusnya, ini yang terakhir. Tips nombor 5. Bagaimana nak sentiasa positif? Kekal bertenaga dengan exercise. Ini penting. Halo kawan, you all orang bisnes. Bila orang bisnes, personality kena baik. Personality kena nampak steady. Macam saya contoh nampak handsome macam ni kan, steady kan. Sebab apa? You kena sentiasa kekal bersemangat, kena kekal bertenaga, kenalah exercise. Ini saya tengok kawan-kawan saya, bukan you all lah, you all semua steady. Kawan-kawan saya dalam dunia bisnes ni, okey. Duduk rumah, biasalah. Depan PC makan. Malam makan, bangun tidur, makan. Semua makan. So that's why kesihatan tak jaga. So you kena ada buat exercise. Ni geng-geng kowe, bos nanti you tolong set lah buat satu program exercise. Aktiviti exercise. Saya rasa mungkin you all ada buat. So ini penting supaya bila you habis nanti PKP tak adalah masing-masing badan apa semua makin naik kan. So you nampak slow, nampak kurus, ada yang nampak tak ni. So saya nak semua orang sentiasa bertenaga dengan exercise. Sebab kesihatan, kecerdasan mempengaruhi prestasi you punya kerja anda. Alright? Prestasi kerja anda. Alright? Boleh faham? Alright? So satu tepukan untuk anda dulu semua. Alright? Diam tak diam pun dah sejam. Sekejap je. Sikit lagi. Saya nak habiskan sikit lagi. Okay? Sikit lagi nak membebel. Alright? So sedikit ayat daripada saya. Lakukan sesuatu perkara di luar kebiasaan. Anda akan capai sesuatu yang luar biasa. Formula bisnes ni mudah. You yang tentukan berapa banyak you nak. Dalam bisnes jualan seperti kowe ni, anda yang tentukan berapa anda nak. So anda rasa anda nak income banyak, anda pergi buat jualan banyak. Anda buat kerja banyak. Anda rasa hari ni anda nak income lebih besar. So anda kena close banyak. Tak mungkin usaha itu sikit, hasil itu banyak. Tak mungkin.
usaha anda banyak, hasil anda mesti banyak. Saya ulang sekali lagi, hari ini baru 2 hari bulan. So saya nak sekurang-kurangnya ada pecutan daripada awal bulan. Jangan tunggu tengah bulan, jangan tunggu hujung bulan baru nak buat. Ini penyakit orang buat jualan, sebab saya pun terlibat dalam dunia bidang jualan. Kalau hujung-hujung barulah nak pecut. Hujung-hujung baru nak lari. Awal-awal dia jalan kaki. Masuk 2 minggu baru dia nak jogging. Masuk minggu keempat baru dia nak sprint. Cuba dari awal dah start jogging, lari. Dah start lari. Baru dia okey. Barulah you tak stres. Ini dah hujung-hujung lagi 5 hari baru sibuk. Oh dah nak close sale. Nampak? So ini baru 2 hari bulan. So you ada masa lebih kurang 20 lebih hari lagi untuk you fight. Dan saya yakin you punya leaders, you punya pemimpin, you punya company dah sediakan banyak benda-benda yang menarik untuk you menghadapi krisis pada hari ini. You yang tentukan berapa banyak yang you nak. Alright? Okay. So saya nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada anda punya pemimpin. InsyaAllah dapat ada kesempatan lagi kita dapat jumpa next session mungkin dengan topik-topik yang berbeza. Tetapi topik yang saya bawa kan memang lebih kepada motivation punya penceritaan. So mungkin ada kesempatan selepas habis kita dah boleh buat kelas offline, mungkin kita dapat buat training balik. Banyak lagi modul-modul training dan saya pun rindu nak buat program bersama dengan anda. Memang happening sebab bila bercakap dalam di Zoom ni dia tak cukup energy kan. Kita tak dapat facing dengan you all, tapi apa pun yang berlaku kita tetap dapat sampaikan sesuatu. So you tolong pecahkan rekod peribadi anda, you breaking your personal best di dalam bisnes ini. Sekurang-kurangnya dia akan jadi satu sejarah bila you buat kowe di dalam musim pandemik ini, you punya jualan lagi meningkat daripada sebelum ini. Itu yang kita nak. Okay, so saya nak ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih. Saya nak tengok muka anda. Saya nak tengok muka anda. Alright. Kalau boleh ni. Okey. Terbaik ni. Okey. So saya nak ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih. Saya nak minta anda lambai-lambai sikit. Alright. Sempoi kan. Ambil gambar sikit. Mana ni yang lele ni. Alright. So saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan semua. Okey, yang berada okey, lambai-lambai sikit. Sempoi hari ni. Okey. Terima kasih banyak-banyak geng-geng kowe. Memang sempoi hari ni lebih daripada 200 orang bersama kita dalam motivation talk pada pagi ini. Wah, tahniah. Memang happening, memang sempoi Northern Utara. Saya ucapkan supaya anda semua terus sukses. Yang paling penting kita nak dengar supaya bulan ini anda punya jualan meningkat dan terus meningkat. Okey? Boleh? So, jangan stres-stres lagi. Jangan rasa krisis ini mengganggu diri anda. Jadikan ia sebagai satu pemangkin untuk anda terus berjaya. Ingat, saya tak nak tengok anda down. Saya nak tengok anda terus bersemangat. Biar orang kata, geng-geng kowe ni dia tak kira COVID ke pandemik ke, dia makin gila dia buatnya. So ini yang kita nak. So salam sukses. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa. So saya serahkan balik kepada host kita, Mr. Syakini yang semakin handsome tetapi saya lagi handsome. Tetap seperti dulu. Okay. Saya ucapkan tahniah kepada kawan-kawan lama. Saya sebenarnya lama tak jumpa you all, lebih 2-3 tahun, dan saya rasa bangga bila melihat kejayaan demi kejayaan yang you all hasilkan di Kowe. Tahniah saya ucapkan, salute kepada you all. Jumpa lagi pada sesi yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses. Alright. Okay, thank you. Kita punya speaker Tuan